Oke, kita berada di kampung apa nih, Cikgu? Kampung Sepit. Kampung Sepit. Yang mana kampung ini saya tadi tanya kepada Cikgu Diok berkenaan dengan kampung ini, dan dia kata bahawa kampung ini lebih kurang dalam 5 km saja kita dengan sempadan Kalimantan, Indonesia. Dan apa yang saya lihat di sini dan apa yang saya diberitahu oleh Cikgu Diok berkenaan dengan isu kawasan ini, kita tahu di sini masalah jalan, masalah liputan internet. Kenapa saya melihat ke arah ini? Kerana kawasan Parlimen Puncak Borneo, walaupun dia luas tetapi masih dekat dengan Kuching. Ini bukan kawasan Ulu, tetapi keadaan di sini saya lihat bahawa amat mengecewakan kerana dekat dengan Bandar Kuching. Dan kita lihat penduduk kampung di sini, ini keadaan dia, dan mungkin Cikgu Diok boleh ulas tentang isu-isu ini. Cikgu Diok boleh beritahu sekarang apa yang ini kita berada di kampung Sepit, salah sebuah kampung yang agak terpencil di dalam kawasan Puncak Borneo, iaitu terletak dalam daerah Dun Mambung lah. Jadi seperti mana yang kita sudah maklum bahawa ini kampung yang bersepadan dengan Kalimantan Indonesia. Kalau kita berjalan pun lebih kurang dalam 10-15 minit sampai ke sempadan. Dan seperti mana yang kita sedia lihat di sebelah sini adalah jalan menuju ke dalam kampung yang dulu merupakan jalan yang jadi penghubung. Jadi penghubung. Dan sekarang ini kita lihat jalan ini sudah ada dibuat sedikit pembaikan selepas pihak daripada Pakatan Harapan, yaitu daripada DAP pernah membuat liputan di kampung ini berkenaan dengan jalan ini, dan sudah diajukan soalan-soalan ini, dan sekarang ini kita boleh nampak ada sedikit naik taraf, di mana batu sudah diletak, dan kita boleh nampak di tepi sudah ada sedikit perkembangan lah tentang jalan ini. Terima kasih kepada Pakatan Harapan lah, sama kepada DAP. Ya, saya ada lihat di sana tuh. Kalau kita boleh lihat penduduk di sini, saya ingat di sini ada elektrik, tetapi rupa-rupanya di atas tadi ada satu orang dia naik untuk membaiki solar dia. Jadi penduduk di sini dia tidak ada elektrik. Tetapi saya lihat, Cikgu, daripada simpang tadi, kalau mereka tarik elektrik boleh sampai ke sini kan, untuk elektrik penduduk pakai di sini tidak berapa jauh kan? Memang tidak mustahil, tidak mustahil. Kalau ada usaha memang, sebab daripada simpang sampai ke sini saya rasa tidak sampai pun dalam 5 km. Jadi kita nampak di sini sekarang ini mereka masih menggunakan tenaga solar dan juga generator untuk mendapatkan tenaga. Jadi dan kita lihat di sini, Cikgu, saya lihat jalan yang kecil seperti ini. Ini adalah satu jalan yang mana Cikgu beritahu saya tadi. Ini jalan yang digunakan untuk mereka kalau nak pergi ke Indonesia pun boleh ke sempadan dia, tapi jalan macam lorong tikus. Ini adalah perkampungan yang mana kita lihat kalau ada satu jalan yang dibuat, maka tidak menyukarkan penduduk. Dia sampai ke belakang sana. Ini ramai, banyak nih. Ini rumah-rumah semua ke belakang sana. Diberitahu oleh penduduk kampung bahawa di sini ada 100 lebih pintu. Dan kita tahu kalau 100 lebih pintu, kalau jalan sebesar ini dengan tu gerak-geruk dekat bawah tu, mereka nak angkut contoh peralatan yang mereka beli daripada pasar, contohnya peti ais, apalagi TV, dan benda-benda berat ni, macam mana mereka nak angkut jalan seperti ini. Inilah yang kita lihat di Sarawak. Ini adalah satu parlimen yang dekat dengan Bandar Kuching, yang mana keadaan di Sarawak yang diagung-agungkan oleh pimpinan Barisan Nasional dahulu. Kita tengok jalan pun tak boleh nak buat, sedangkan jalan yang pendek pun mereka tak mampu buat. Dan mereka seolah-olah kita lihat menindas penduduk kampung, yang mana di sini adalah majoriti kaum apa yang ada di sini, Cikgu? Budaya. Ini majoriti budaya di sini. Jadi inilah yang kita lihat di sini, dan kita tahu bahawa saya tadi naik jalan ke sini, jalannya naik turun bukit, bengkang-bengkok, tetapi kerana saya buat liputan di sini, kerana kawasan ini terlalu dekat. Puncak Borneo dengan Kuching berapa kilometer, Cikgu?
puncak border dengan kucing masuk ke kampung ini ke pusat bandar. Ya kampung inilah yang ke kampung dari ini. sini ke pusat bandar saya rasa dalam lingkungan 30 km. Tengok. 30 lebih kilometer. 30 lebih. 30 lebih kilometer saja berpuluh tahun. Tetapi keadaannya seperti ini. Elektrik tak ada. Oh, di sini juga cikgu kata tadi air, bekalan air. Bayangkan bekalan air pun tak ada. Mereka di sini sekarang ni berharap dengan yang mana selalu saya ulas, yaitu berharap dengan dulu tong biru. Sekarang ni tong dia warna coklat pula. Setiap kali pilihan raya mereka akan hantar tong biru tu untuk rakyat tadah air hujan. Jadi ini yang berlaku di sini. Di sini nasib baik ada kawasan gunung, maka mereka gunakan pipe yang daripada gunung lah. Tapi saya rasa kalau buat pipe di sini tidak mustahil kan, cikgu? Kalau sebenarnya mereka nak buat ada usaha, ia akan dapat dilaksanakan. Tidak ada masalah. Seperti juga tenaga elektrik. Kalau kerajaan memang ada usaha, saya rasa dalam masa berapa lama ini patutnya sudah dapat dilaksanakan. Tapi sehingga hari ini kita belum lagi ada tenaga elektrik di sini, air bersih pun tidak ada. Dan apa sebenarnya pekerjaan penduduk kampung ini, cikgu? Karena cikgu dah biasa di sini. Jadi apa sebenarnya yang mereka jalani untuk menjalani kehidupan di sini? Pekerjaan mereka. Jadi kebanyakan penduduk di sini mereka merupakan buruh asal, petani, dan ada yang bekerja di bandar lah, orang-orang Buddha mereka bekerja di bandar. Tapi kebanyakan mereka memang sebagai pekerja buruh ataupun petani ya. Kalau petani biasanya mereka di sini bercucuk tanam jenis padi lah kan? Padi bukit. Padi bukit. Ya. Karena kami sekarang ni berdiri di lantai tempat Tanjung ya namanya. Ini adalah tempat mereka jemur padi. Jadi inilah aktiviti penduduk kampung sini. Dan sekolah juga agak jauh ya, cikgu, dari sini. Sekolahnya di mana, cikgu? Sekolahnya di SK Kembok, lebih kurang dalam 7 ataupun 8 km dari sini lah. Jadi kalau, cikgu, keadaan kampung seperti ini, anak bersekolah, jadi bagaimana anak-anak yang bersekolah itu? Ini sekolah, maksud saya sekolah rendah. Jadi mereka ke sana dengan jalan kaki ataupun bagaimana? Jadi kebanyakan pelajar di kampung ini mereka mendiami asrama. Mereka tinggal di asrama dan pergi pada hari Minggu dan balik pada hari Jumaat. Sebab untuk berulang alik yang memerlukan kos. Jadi kita tahu kalau petani ini kalau budget untuk kos ini memang agak sukar. Jadi kebanyakan pelajar di sini mereka tinggal di asrama. Tetapi anak-anak seperti dulu juga yang mana masih dalam sekolah rendah mereka sudah berada di asrama. Oh, saya ingat usia yang begitu muda. Saya ingat kita ni dekat dengan Bandar Kucing. Saya ingat apa yang pemimpin-pemimpin GPS dok kata selama ini yang kita harapkan seolah-olah realitinya kita dah maju. Rupa-rupanya ini hakikat. Dekat Bandar Kucing saja kita dapat melihat bahwa ini keadaannya sebenarnya. Keadaan kampung yang agak, bagi saya agak mundur dari segi pembangunan sebab tidak ada tenaga elektrik, tidak ada air bersih. Jalan tu kita nampak ini dapat bertahan sampai berapa lama. Ini jalan ni apakah kerana gula-gula PRU ke-15 ni maka batu ni diletak? Yes. Aduh. Jadi inilah yang kami nampak di sini, yang saya datang dengan Cikgu Diok dan kami naik ke kawasan kampung ini tadi dan saya lihat ya boleh kita katakan begitu daif sekali. Kalau kita lihat di belakang saya ini ya contoh, ini adalah satu rumah penduduk kampung di sini. Antaranya, kebanyakannya yang seperti ini. Dan di sini juga kalau kita lihat begitulah rumahnya penduduk kampung di sini. So saya harap siapapun wakil rakyat kita akan datang perlu ada perubahan untuk membangunkan kawasan, membangunkan kampung-kampung, memberi satu aktiviti yang terbaik mungkin daripada segi ekonomi supaya mereka tidak semua pergi ke bandar dan akhirnya kita lihat permasalahan ini terus berlanjutan berlaku. Dan saya harap Cikgu Diok memberi sepatah kata dua berkenaan dengan apa yang perlu Cikgu Diok bangunkan sekiranya Cikgu Diok menjadi calon dan menang pilihan raya ini di sini. Jadi
kita lihat keadaan ini begini, dan saya menyeru kepada penduduk terutama di kawasan Kampung Sepit ini, sila buka telinga, buka mata, kita lihat apa yang kita sudah lihat, kerajaan yang ada sekarang ini, apa yang mereka lakukan pada kita. Pembangunan tidak dibawa, maksud saya dari segi pembangunan yang keperluan asas PI. Ini merupakan keperluan asas, dan juga jalan raya yang bagus. Sepanjang saya daripada simpang jalan naik ke Sepit ini, saya nampak jalan ini bukan seperti jalan yang kita lalui. Ia merupakan jalan yang satu bagi saya boleh membawa kepada mudarat kepada pengguna, sebab jalannya yang tidak rata, begitu sempit dan selekohnya yang agak tajam, dan inilah yang faktor-faktor yang kita perlu lihat. Dan sekiranya kita ataupun saya dipilih untuk menjadi wakil rakyat, perkara-perkara begini yang akan jadi penekanan kepada kita untuk bukan untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan penduduk di Sepit saja, tapi untuk kebaikan semua, untuk pengunjung dan sebagainya. Sebab saya tengok tempat ini dia boleh menjadi satu destinasi pelancongan, di mana yang kita boleh nampak ada homestay dan sebagainya. Dan boleh menarik pelancongan ke sini. Di sini kalau kita lihat di sini betul, ini adalah tengok kalau kita lihat nih bukit, di sana juga ada bukit, dan di sini adalah kawasan pergunungan. Jadi sebenarnya di sini kita boleh buatkan kawasan ini sebagai kawasan pelancongan, dan saya lihat juga kawasan ini tadi air terjun dia banyak, air terjun yang bersih ya cikgu. Memang sangat sesuai untuk pelancongan lah. So itu saja liputan kami di sini, dan sekian, terima kasih.